checklist rumah bila banjir ada ke? So kalau korang nak tahu apa checklist yang perlu korang buat sebelum kita buat persediaan, so apa yang perlu bawa, kat mana nak tahu saluran-saluran untuk apabila nak tahu tentang alert untuk banjir, kat mana nak tahu. So apa checklist yang perlu korang buat sebelum banjir. So banjir ataupun orang sebut pasal merupakan bencana alam yang berlaku bila air menenggelami kawasan yang luas. Banjir bukan saja mampu merosakkan harta benda tapi turut melibatkan kehilangan nyawa. So korang kena berhati-hati. Bukan Iwan nak share, korang pun dah sedia maklum sebenarnya banjir ni apa kan. Tapi apa yang korang perlu buat dan apa checklist yang perlu buat sebelum banjir, semasa banjir dan selepas banjir. Selepas ni Iwan akan share dan siapa yang patut korang hubungi sewaktu kejadian banjir dalam 3 perkara ni, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Siapa yang korang perlu. Alright, so Iwan akan share dulu apa yang perlu korang buat sebelum banjir. Yang pertama apa yang korang perlu buat iaitu korang perlu dapatkan maklumat mengenai banjir melalui saluran mana? Pengumuman radio, televisyen dan pihak-pihak berkaitan. Tapi korang jangan risau sebab sebelum banjir kat TV pun dah ada announce macam tanda-tanda awal mungkin amaran banjir ke. So korang kena selalunya yang duduk di perairan dekat negara kita perlu lebih alert dengan macam ni. Alright, so yang kedua, pastikan saluran pembalitan di kawasan sekitar rumah tak tersekat. Ketiga, pastikan lokasi pusat pemindahan dekat mana. Kalau terjadinya benda-benda macam ni kat sekolah ke, itu korang perlu tahulah. Kemudian yang keempat, apa yang korang perlu lakukan iaitu letakkan dokumen penting dalam bekas kalis air dan simpan di tempat yang selamat. Ini yang perlu korang lakukan. Benda-benda penting macam ni, contohnya macam sijil, surat beranak, itu benda-benda penting tu letak dekat bekas kalis air. Kemudian apa lagi yang korang boleh buat sebelum banjir? Pastikan bekalan ubat mencukupi bagi menghadapi penyakit kronik. Sebab selalunya bila datangnya banjir ni, penyakit macam demam, batuk ke apa, benda-benda basic macam tu, ubat seperti tu korang mungkin kena ready. Kemudian sediakan barang keperluan asas yang penting, contohnya macam susu anak ke kan, berubat, lampu suluh, beg pakaian dan peralatan lain sebelum diarah berpindah. Dan yang ke-8, memastikan seluruh ahli keluarga faham mengenai implikasi banjir dan bersedia untuk menghadapinya. Benda macam ni tak boleh nak disambil lewa. Kemudian yang ke-9, meletakkan kenderaan di kawasan yang tak pernah dinaiki air dan pastikan kenderaan tersebut berkunci. Letak di tempat yang tinggi. Kalau boleh macam korang kena mesti akan ada satu spot yang mana tempat ni jarang dinaiki air walaupun banjir. Contohnya Kelantan Kok ada macam tempat yang di atas bukit, korang boleh letak kat situ. Mungkin boleh ajak member juga. Yang penting berkunci. Kemudian yang ke-10, simpan nombor telefon yang penting seperti ahli keluarga. Yang paling penting jiran, balai polis dan hospital terdekat dan bomba untuk kegunaan semasa kecemasan. Dan apa yang korang boleh buat juga yang boleh Iwan saja kat korang sebelum ni, mungkin bagi Iwan korang perlu sebenarnya kenal siapa jiran korang. Lagi-lagi pelajar kampus yang duduk rumah-rumah sewa. Kalau cuti SEM katalah 3 bulan, takkan 3 bulan tak ada orang kat rumah. So apa-apa berlaku memang agak susah. So sediakan kunci spare kepada jiran supaya kalau apa-apa berlaku, jiran ni yang boleh tolong korang kalau apa-apa berlaku. Tapi yang penting kita perlu percayalah dengan jiran. Kemudian kalau yang 11, kalau ada haiwan peliharaan, selamat kerana haiwan tidak dibenarkan untuk dibawa ke pusat pemindahan. Itu yang perlu korang tahu. So yang ke-12, apa yang korang boleh buat kan, selalu tu kawasan yang dah biasa dinaiki banjir, dapatkan insurans banjir jika berkemampuan. Itu apa yang korang boleh buat. So selepas ni Iwan akan share juga semasa banjir apa yang